Baiklah guys, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram lagu Cindai. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, selamat datang ke tahun 2021. Yes, tahun baru. Untuk tahun ni, jadi saya mulakan dengan kisah seram yang pertama saya, iaitu mengenai lagu Cindai. Cindailah mana tidak berkias. Okey, sebelum ni saya sudah pernah ceritakan tentang 5 lagu seram. Okey, 5 lagu seram dan ada kisah yang tersendiri, dan di antaranya adalah lagu Cindai. Okey, lagu Cindai yang dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza. Okey, saya pernah ceritakan sebelum ini. Lagu ini, kalau diikutkan sejarah, lagu Cindai ini mengikut kefahaman orang Minangkabau, Cindai ini bermaksud Pontianak. Okey, hantu Pontianak ataupun Langsuir. Okey. Jadi, selepas saya ceritakan kisah tentang lagu Cindai tersebut, saya telah mendapat respon email dari seorang penonton YouTube Alip Bosku. Dia menceritakan mengenai tentang lagu Cindai ini. Dia menceritakan tentang kisah benar dan kisah seram sebenar lagu Cindai yang dialaminya. Jadi macam manakah kisah seram tersebut? Jom dengar cerita ini. Ceritanya bermula daripada sepasang suami isteri yang baru saja berkahwin. Okey, suaminya seorang pekerja pelantar minyak, okey, di laut. Dan biasalah orang yang bekerja di laut ni, okey, memang mengambil masa yang lama. Okey, lebih kurang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu perkara biasa. Jadi mereka baru berkahwin dan mereka menyewa di satu kawasan, saya tidak silap yang dia beritahu saya kawasan apartmen atau flat lah, kawasan flat. Dan jiran-jiran dia katakan di sebelah kanan dia adalah kebanyakan yang berkeluarga dan ada anak. Dan di kiri dia, kawasan sebelah kiri dia, kebanyakan anak-anak bujang yang belum berkahwin. Okey, jadi dia tinggal seorang dan suami dia pergi bekerja. Dan suami dia mengambil inisiatif letak grill lah untuk keselamatan isteri dia, oleh kerana baru berkahwin, belum ada anak lagi. Okey, jadi ketika suami dia bekerja di pelantar minyak, okey, jadi dia tinggal seorang di rumah. So dia ceritakan sebelum dia tidur, dia akan pastikan semua berkunci, tingkap bertutup, air tutup, okey, lampu tutup, dan dia akan tidur sendiri di bilik. Okey. Jadi dia cakap sekitar malam, okey, selepas dia pastikan semua selamat, semua sudah dikunci, dia pergi masuk tidur. Okey, dia masuk tidur. Jadi dia pun tidurlah. Okey. Puan ni, dia pun tidur. Dan tiba-tiba dia terbangun pada pukul 3 pagi. Dia terbangun lah. Dan bila dia bangun, dia terdengar suara macam orang menyanyi, tapi secara kecil lah, kecil. Dan dia dengar orang menyanyi lagu, itulah Cindai. Cindailah mana, tapi kecil lah, tanpa muzik. Dia hanya menyanyi saja. Tidak berhias, na 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 na. Tapi dia cakap dia nyanyi sedap. Dia pun tidak hirau lah pertama. Dia fikir jiran rumahnya yang berkaraoke. Na 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 na. Sedap dia nyanyi. Jadi dia pun layan. Tapi bila dia berfikir semula, dia cakap, siapa yang menyanyi kan? Pagi-pagi begini. Dia kira macam baru terfikir. Kan dia baru terfikir jam 3 pagi begini, siapa menyanyi ya? Sedap pula tu dia cakap. Cerminku retak 1000. Dia pun yang, siapa nyanyi ya? Kemudian dia tegur. Dia berdiri
Sebab dia dengar suara orang menyanyi itu berada di luar bilik dia. Kemudian dia pun tegur. Maksudnya apa tu? Salah, saya gurau lah. Dia tegur lah. Woi, siapa yang nyanyi di luar tu? Bila dia tegur orang yang menyanyi di luar tu, suara nyanyian tersebut senyap. Okey, lagu Cindai tersebut senyap. Jadi dia pun heran. Siapa yang menyanyi di luar kan? Takkan Mazna. Okey, jadi dia heran. Suara orang menyanyi itu tiba-tiba senyap. Tidak lama kemudian, tombol pintu dia berbunyi seperti orang ingin buka. Dia pun diam. Ya Allah, siapa mau buka pintu aku ni? Dia fikir, aku sudah kunci pintu luar rumah. Adakah pencuri ingin masuk? Adakah ada orang mau masuk rumah dia? Dia pun takut. Satu, dia takut kemungkinan pencuri. Kemungkinan. Kedua, dia takut mungkin itu gangguan jin lah, jin atau syaitan. Dia buka, kemudian bercakap, dah tidur ke? Hai guys, ada pula orang yang bercakap, dah tidur ke? Dia cakap begitu. Dia bila dengar suara orang yang bertanya tu, dah tidur ke? Manalah dia mau cakap. Dia tutup mulut dan bergegar. Biasalah, okey. Kalau kau sudah tinggal di rumah tu sendiri, okey, tanpa kau perempuan, okey, dan suami kau jauh dari tempat tinggal, okey, bekerja. Oi guys, seram guys. Kalau saya, satu seram, betul lah, sebab satu keselamatan lah, kita takut pencuri. Kalau jin hantu tu itu mungkin juga lah seram lah, memang seram guys. Jadi kesian lah ya puan tu. Dia hanya senyap, ambil selimut dan bergegar. Dan tombol pintunya masih orang pusing-pusing cuba buka bilik dia. Kemudian dia bercakap lagi, dah tidur ke? Tiba-tiba ada suara satu. Pertama suara perempuan yang bertanya, tiba-tiba ada suara satu lagi. Mungkin dia dah tidur. Begitu. Lepas tu, selepas dia cakap mungkin dia dah tidur, suara senyap semula. Senyap semula. Kemudian dia dengar lagi suara, bukan menyanyi, tapi dia humming. Humming yang oi guys. Dia pun yang, siapalah pula humming ni lagu Cindai di luar ni. Dan terdengar seperti ada bunyi piring, seperti orang pergi makan di dapur. Kling ting ting. Biasa aku di dapur kan kalau macam bunyi piring orang makan, bunyi sudu, bunyi gelas. Seperti ada orang di dapur lah. Jadi dia rasa kemungkinan ada orang pecah masuk rumah dia. Kemungkinan. Tapi dia juga suspek kemungkinan juga hantu. Takkan hantu menyanyi, takkanlah pencuri mencuri sambil menyanyi, okey, sambil humming. Itu memang bunuh diri. Jadi siapa pula sambil humming, sambil juga makan kan, okey. Jadi sampai satu masa dia kepenatan takut. Dia cuba untuk menghubungi suami dia, tapi dia fikir kalau dia hubungi suami dia, mungkin dia cakap, mungkin suami dia tidak akan percaya apa yang diceritakannya ni. Mesti suami dia cakap, mengarutlah. Mungkin lah itu yang dia ceritakan dengan saya. Kalau saya hubungi saja untuk keselamatan. Kalau saya pun paling hubungi bomba ke, bomba pula. Sorry guys. Kalau boleh, kalau ada macam mencurigakan begitu, hubungi saja polis. Sama ada betul ataupun tidak, itu belakang cerita. Sebab kita risaukan sekarang ni bukan yang pasal hantu, tapi keselamatan. Kemungkinan orang pecah rumah, bahaya. Jadi kalau ada dengar bunyi begitu, tombol mau buka, ada bunyi piring gelas, telepon saja polis. Terus 999 hubungi. Okey, sepatutnya. Tapi mungkin puan tersebut dalam keadaan panik. Dia pun tidak tahu apa nak buat. Sebab dia pun tidak jangka perkara tersebut berlaku. Jadi dia panik lah.
panik, dan dia menangis ketakutan, ya, ketakutan sebab takut. Hingga dia kata sampai jam 5 pagi oleh kerana dia kepenatan takut, dia tertidur sambil menangis. Okey, dan bila dia terbangun semula, saya rasa sekitar 10 atau 8 pagi begitu, dan bangun yang dalam keadaan begitulah, yang terkejut. Kemudian dia cuba dengar, ada suara jiran-jiran rumah dia lah yang pergi kerja, anak-anak budak-budak bermain, dan dia cuba buka tombol pintunya perlahan-lahan dan cuba mengintai keluar siapakah di luar rumah dia. Dan bila dia buka, tiada orang di luar dan tiada apa-apa yang berlaku di rumah dia. Bila dia cek dapur, kemas, piring terletak, gelas terletak, dan bila dia cek pintu rumah dia, tertutup rapat, terkunci. Persoalannya, siapa yang mengganggu dia pada pagi tersebut? Dipendekkan cerita, suami dia pun pulang daripada pelantar minyak, okey, daripada laut. Dan bila dia pulang, dia tidak ceritakan kepada suami dia. Dia tidak ceritakan sebab dia takut nanti suami dia marah. Biasalah perempuan kan, dia, saya rasa overthinking lah. Overthinking. Jadi dia tidak ceritakan, cuma dia agak risaulah kenapa ada gangguan tu dengan dia. Dan dia bawa suami dia cuba cek, cek pregnant, cek pregnant. Dan bila cek pregnant, yes, dia mengandung. Mengandung, dia cakap 4 minggu. Bermaksud ketika gangguan tu memang dia diganggu. Jadi tidak mustahil orang yang mengandung akan diganggu, diganggu oleh jin dan syaitan. Kadang-kadang mereka ataupun orang-orang yang ingin membuat sihir, mereka memerlukan janin bayi, ya, bayi yang masih dalam perut, sebagai digunakan untuk ilmu sihir. Jadi mereka cuba dapatkan janin bayi dari ibu yang sedang mengandung. Jadi kemungkinanlah puan tersebut diganggu. Tidak mustahil, dan mungkin wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya untuk tahun 2021, pembukaan pada tahun ini. Jadi harapkan kisah ini dapat menghiburkan anda. Jadi kalau anda untuk penonton-penonton dan peminat-peminat Alip Bosku, kalau anda ada kisah seram yang betul-betul seram anda rasa, anda boleh kongsikan kisah anda dengan saya di email bawah ini. cigualip84@gmail.com. Kongsikan cerita anda, insya-Allah kalau kisah tersebut sesuai untuk saya kongsikan, insya-Allah saya kongsikan. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kalau anda minat dengan video-video seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.